Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita lihat pada ayat 74, 75 dan 76 sekali lagi muka surah Yasin. Sila buka pada jilid ke-8 muka surah 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. Sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Di sini Allah Ta'ala berfirman mengingkari golongan musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan bersama Allah SWT. Mereka berharap dengan semua usaha itu, semoga Tuhan dapat saling bertolongan, memberi rezeki dan mendekatkan mereka kepada Allah. Dan tindakan mereka itu untuk menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara, wasa'id. Lalu Allah menyatakan la yastati'una nasrahum. Berhala itu tak dapat menolong mereka, iaitu Tuhan-Tuhan tersebut tidak berkuasa menolong para penyembahnya. Bahkan lebih lemah, lebih hina berbandingkan mereka. Kalaulah seekor lalat atau seekor anjing datang kencing kepadanya pun dia tidak mampu buat apa-apa. Wa hum lahum jundun muhdharun. Pada berhala-berhala itu akan menjadi tentera yang disiapkan untuk menjaga mereka. Dan di akhirat besok Allah SWT akan himpunkan usyur ladzina zalamu azwajahum wama kanu ya'budun. Himpunkan semua ini bersama dengan pasangan mereka yang membantu mereka untuk kufur kepada Allah dan berhala-berhala yang mereka sembah pada hari itu. Jadi ini supaya kedukaan dan penghinaan itu bertambah-tambah kepada mereka tatkala tegaknya hujah ke atas mereka kelak di akhirat. Dan Al-Imam Qatadah mengatakan la yastati'una nasrahum, bahala itu tak dapat menolong mereka. Maksudnya Tuhan-Tuhan itu, bahala-bahala itu menjadi tentera disiapkan untuk menjaga mereka, seperti yang kita dapat lihat dalam sejarah ketika Maharaja China satu masa dahulu membangunkan ratusan ribu patung di bawah tanah dengan mengatakan bahawa bila berlaku kiamat nanti tentera itu akan diberikan nyawa dan akan membantunya untuk selamat. Tahu pula dia segala kejahatan yang dilakukan ketika hidup dahulu. Jadi golongan musyrikin akan menjadi marah kepada Tuhan-Tuhan mereka sembah yang tidak boleh memberi apa kebaikan kepada mereka. Demikianlah kata Al-Hasan Al-Basri. Dan ini juga merupakan pendapat Ibn Jarir Tabari yang tafsirnya yang terkemuka itu. Lalu Allah menyatakan fala yahzunka qawluhum. Janganlah ucapan mereka menyedihkanmu. Kita telah lihat macam-macam usaha konspirasi yang dilakukan terhadap Nabi SAW. Perkara-perkara yang tak masuk akal. Bagaimana seorang mereka sanggup untuk menjerut leher Nabi ketika Nabi sedang sembahyang. Ada pula yang mencurahkan ke atas badan Nabi perut unta seperti disebut di sirah Ibn Hisham sehingga menangis Sayyidatina Fatimah melihat kejadian berlaku. Jadi ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh puak musyrikun terhadap Nabi SAW. Maka datang ayat fala yahzunka qawluhum. Kata Imam Al-Biqai dan tafsirnya Nazmud Durar bahawa perkataan la yahzunka ni juga dibaca fala yuhzinka. Ini merujuk kepada jangan kamu wahai Muhammad menjadi larut dalam kesedihan. Kesedihan sifat manusia. Tidak salah kalau seseorang mengalami kematian, saudara mara, orang terdekat, anak, suami, isteri, ayah, ibu, dia menangis. So Nabi pun menangis SAW. Cuma Nabi mengatakan, wahai Ibrahim, kami berpisah denganmu. Ibrahim ini putera Nabi SAW, anak lelaki yang paling kecil, dan wafat sebelum Nabi SAW. Nabi menangis pada hari kematiannya, dan pada hari itu pula kebetulan berlakunya gerhana. Para sahabat mula terfikir mengatakan di kalangan mereka ini kematian seseorang menyebabkan berlakunya gerhana. Nabi menyatakan tidak, itu tanda-tanda kekuasaan Allah, tak ada kaitan dengan hidup mati seseorang pun. Dan Nabi menangis SAW. Lalu baginda bersabda, kami menangis meninggalkanmu wahai Ibrahim, tetapi kami tidak mengatakan melainkan apa yang mencari keridhaan Allah dengannya. Jadi ayat ini tidak melarang timbul kesedihan yang mungkin muncul dalam hati seorang manusia selepas dia tahu bagai-bagai kebaikan yang dia buat, tetapi perkara-perkara buruk yang diterima. Cuma yang dilarang adalah fala yahzunka qawluhum, jangan kamu larut dalam kesedihan, jangan berlebihan. Cukup sangat sedih, teruskan kehidupan macam biasa. Jadi ayat ini mendahulukan kata rahsia yang telah kita bincangkan berbanding dengan perkara yang nampak untuk menunjukkan betapa kekuasaan Allah SWT yang mencukupi segala sesuatu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan konteks ayat ini telah dihuraikan berdasarkan banyak kita tafsir. Contohnya Abdul Mansur menghitungkan berbagai-bagai usaha kejahatan
yang berlaku bersama dengan mulabasat. Ketika turunnya ayat ini, maka ada banyak perkara-perkara yang berlaku dalam hidup Nabi SAW yang merupakan rahsia-rahsia yang selama ini tidak diketahui oleh baginda, tapi terbuka satu demi satu. Perkara tersebut diketahui oleh Allah sejak awalnya, sebelum lagi dinyatakan, sebelum ia muncul dalam hati manusia lagi Allah telah mengetahui. Itu sebab dalam Quran mengatakan innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Akhfa. Apa yang akhfa dengan sir, al-isar? Maka jelas Dr. Fadil Samarai, seorang pakar tafsir dalam Lamsah Bayaniyah, ini mengatakan bahawa akhfa lain daripada israr. Akhfa tu satu yang tak nampak, tapi israr satu benda yang dirahsiakan. Seorang daripada kita tentu tidak tahu apa yang akan dirahsiakan 2 jam kemudian, setahun yang akan datang pada waktu itu. Ia masih lagi tersembunyi apa kita akan buat 2 tahun ke hadapan kalau umur kita panjang. Maka itu merupakan satu ikhfa, satu yang tersembunyi. Tapi benda yang israr dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Ini seperti doa yang telah kita pelajari ketika Abu Darda diberitahu tentang rumah orang semuanya terbakar, tetapi beliau dengan penuh yakin mengatakan bahawa rumah aku tak terbakar. Dia belum melihatnya kerana doa yang telah kita pelajari itu. Ingat tak lagi tuan-tuan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ya Allah, Engkau lah Tuhanku, tiada satu yang berhak disembah melainkan Engkau, yang layak disembah melainkan Engkau, wahai Tuhan. Kepadamu lah aku tawakal. Engkau lah Tuhan pemilik arsy yang maha agung. Apa yang dikehendakikan olehmu ya Allah, ia berlaku. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku. Tiada daya upaya melainkan denganmu juga ya Allah, yang maha tinggi lagi maha agung. Aku mengetahui bahawa Tuhan maha mengetahui, maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah telah meliputi ilmunya akan segala sesuatu sebelum ia berlaku, ketika ia berlaku. Apa yang tersembunyi semuanya Engkau tahu wahai Tuhan. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan diriku sendiri. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun min nasiyatiha. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada segala kejahatan yang Kau miliki ubun-ubunnya, Kau berkuasa atasnya. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Sungguhnya Engkau wahai Tuhan, segala keputusanmu perkara yang baik buat kami. Engkau berada atas sirat mustaqim, semuanya lurus ya Allah. Tak ada satu pun perkara yang buruk dalam hidup kami yang Kau tetapkan. Dan riwayat Ibn Sunni ni, Abu Darda belajar daripada Rasulullah SAW, siapa yang baca doa ini waktu pagi dan waktu petang, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pun. Dan tak kala laporan sampai kepada Abu Darda mengatakan rumah orang semua daerah itu terbakar, Abu Darda yakin mengatakan tidak, rumahku tak terbakar. Dan memang dengan sebenarnya tidak terbakar, tuan-tuan. Tengok bagaimana pergantungan seorang muslim kepada Tuhannya, keyakinannya kepada Allah SWT, bahawa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan dalam konteks ayat ini adalah sifat si mukmin yang bergantung penuh mutlak kepada Allah, bukan seperti si kafir musyrik yang mempunyai berbagai-bagai sembahan dan dia tidak tahu yang mana satu yang paling berkuasa. Kemudian datang ayat ke-77, 78, 79 dan 80 dalam kumpulan ayat yang menceritakan tentang reaksi si kafir ini musyrik terhadap Nabi SAW, iaitu firman Allah SWT pada muka surat 51, masih lagi dalam jilid ke-8. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Apakah manusia tidak merhatikan bagaimana kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata, dan dia membuat perumpamaan bagi kami sedangkan dia lupa pada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Mujahid, Ikrimah, Urwah bin Az-Zubair As-Suddi, Qatadah, ini merupakan para mufassirin level yang pertama selepas sahabat, berkata bahawa Ubay bin Khalaf, semoga Allah melaknatnya, datang kepada Nabi SAW, membawa di tangannya ada tulang yang sudah hancur. Dia membawa tulang yang reput itu, dia pun pecahkan tulang itu di tangannya di hadapan Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muhammad SAW, apakah engkau menyangka bahawa Allah akan membangkitkan ini kembali?" Nabi SAW menjawab kepada seorang yang mal'un ini, dilaknat oleh Allah SWT ini, dengan mengatakan bahawa, "Naam, yumitukallah, summa yab'asuka, summa yahsyuruka ilan nar." Nabi menjawab, mengatakan kepada musuh Allah ini, ya, Allah akan mematikanmu, kemudian dia membangkitkan kamu, lalu dia mengumpulkan kamu masuk ke dalam neraka. Ini sebuah riwayat bahawa peristiwa itu berlaku kepada musuh Allah SWT yang bernama Ubay bin Khalaf ini.
Dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa ia berlaku kepada ramai orang lain, bukannya kepada Ubay bin Khalaf sahaja. Bahawasanya dia datang kepada Nabi SAW untuk mengatakan, apakah tulang ini dapat dihidupkan semula oleh Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapan Nabi, ya. Ini dalam pendekatan yang dikemukakan, dia merupakan uslub hakim, tuan-tuan. Uslub hakim ni maknanya dia bertanya satu soalan, tapi yang menjawabnya itu telah menggunakan ayat yang lebih kompleks daripada apa yang diharapkannya. Contoh seperti yang telah kita pelajari sebelum ni, kalau seorang anak berkata kepada ayah, ayah berapa gaji ayah sebenarnya ya? Ayah ni menjawab kepada anaknya, alhamdulillah anakku, ayah ada modal yang paling hebat dalam hidup, iaitu ayah jujur. Dengan sebab kejujuran ayah ni, banyak orang bagi peluang pada ayah. Nak menceritakan bahawa harta ayah ni sebenarnya tak terkira lah. Tak payahlah kamu tanya tentang gaji ayah. Ini adalah satu bentuk namanya uslub al-hakim, wahwa talaqi al-mukhatab bighairi ma yataraqab aw sa'il bighairi ma yatatallab. Jadi bila Nabi SAW ditanya oleh sama ada Ubay bin Khalaf ini ataupun oleh Al-As bin Wa'il ini, dari riwayat yang berbeza seperti disebut Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, maknanya ada beberapa kali mungkin peristiwa ini berlaku pada Nabi, ataupun mereka ni beramai-ramai datang jumpa Nabi untuk menghina Nabi dengan persoalan tersebut. Wahai Muhammad, ni tulang nampak tangan kami, tulang reput ini digoyang-goyangkan tangan itu sehingga berjatuhan tulang yang telah reput itu. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, adakah Tuhan kamu berkata dia akan menghidupkan tulang yang telah reput ini? Jawapan Nabi, ya, Allah Ta'ala akan matikanmu, kamu semua di hadapan aku ni, dan kemudian membangkitkan kamu semua dan memasukkan kamu semua, menghumban kamu semua ke dalam neraka. Ambil engkau ayat ini, begitu power jawapan daripada Nabi SAW. Ini merupakan satu uslub hakim, uslubul hakim, iaitu yang dikatakan tadi, seseorang yang bertanya itu mengharapkan satu jawapan, tapi jawapan yang diberikan itu mendalam dan begitu sentap dalam hatinya dan berikan kepadanya satu untuk dia berfikir. Maka demikianlah dapat kita lihat, bila datangnya puak musyrikun itu kepada Nabi SAW, maka Allah memberi kepada Nabi wahyu untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Jadi ayat ini turun selepas datang kaum musyrikun itu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW dengan niat untuk menghina Nabi, untuk mengatakan bahawa apa yang dibawa Nabi itu satu pendustaan. Jadi atas dasar apa pun, ayat ini tetap bersifat umum, ditujukan kepada semua orang yang ingkar pada hari kebangkitan, yang apa yang telah disebut dalam ilmu tafsir ini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, iaitu turunnya Al-Quran ini untuk dipakai sepanjang zaman, bukan dibataskan terhad pada waktu ia turunkan lalu kita akan merasakan diri kita isolated daripada apa yang dinyatakan, tak ada kena dengan kita. Tidak, Al-Quran ini turun walaupun sebab nuzul menyatakan demikian, tetapi pemakaiannya ataupun hujah-hujahnya bermanfaat untuk kita sampai pada hari kiamat. Jadi Allah menjelaskan, anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kami menciptakannya dari titik mani, maka dia menjadi penentang yang nyata, iaitu orang yang mengingkari hari kebangkitan tidak mengambil petunjuk daripada penciptaan mereka. Bila kita mempelajari sains sebagai contohnya, kita akan lihat memang penciptaan Allah ni satu benda yang sangat luar biasa. Bagaimana sperm bertemu dengan ovum dalam kajian yang menggunakan mikroskop yang paling canggih pada hari ini, menunjukkan bagaimana ratus juta sperm yang keluar daripada seorang lelaki yang sihat itu sebelum ia masuk ke saluran seorang perempuan untuk masuk ke ovari untuk bertemu dengan ovum. Satu perjalanan yang sangat menakjubkan, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Ilmu sains yang sepatutnya dipelajari oleh masyarakat antarabangsa pada hari ini sepatutnya menghadirkan diri mereka rasa takjub, kagum. Masya Allah, sepatutnya tampil daripada lidah mereka untuk mengatakan demikian. Tapi perkara itu masih lagi tidak berlaku, kerana ia bukannya mata luaran yang buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya bukan mata luar itu yang buta, tapi mata hati yang tidak berfungsi, menyebabkan ia tetap menolak kebenaran yang hadir dalam setiap detik kehidupan mereka. InsyaAllah kita akan gali lebih mendalam lagi perkara ini seperti dibincangkan dalam sains. Mudah-mudahan membantu kita untuk menambah iman. Sebab itu kita disuruh untuk berdoa selalu kepada Allah SWT. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, beri pada aku hidayah. Aku mohon kepadamu hidayah, wahai Tuhan. Mohon kepadamu ketakwaan, mohon kepadamu kesucian diri, aku mohon kepadamu kekayaan. Hidayah itu hadir dalam hidup bila akal digunakan dengan betul, interaksinya dengan jiwa, dengan hati, maka menatijahkan manusia itu menjadi seperti yang sebenar-benarnya. InsyaAllah kita akan lihat perkara yang lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.